Sebab tu bila Nabi palsu pada zaman Sayyidina Abu Bakar, siapa Nabi palsu? Musailamah Al-Kazzab. Dia nak buat jugalah. Jadi hasil daripada dia buat, dia cerita banyak binatang lah. Wahyu pasal kata, wahyu pasal arnab, wahyu pasal gajah. Jadi kita dengar pun, nak ketawa dah. Kita dengar pun tak ada ijaz dah. Tu pun nak tiru Quran. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tu ayat Quran betul. Dia nak ambil sisi itu. Al-fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah, apa itu gajah? Apakah yang dimaksudkan dengan gajah? Gajah mempunyai badan yang besar dan belalai yang panjang. Tak payah baca wahyu tu, pergi ke zoo pun tahu benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, alhamdulillah, malam ini kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang baik dan mulia di rumah Allah, di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang ringkas dan pendek yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 di dalam Al-Quran, merujuk ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, sebuah wahyu dan kitab suci daripada Allah subhanahu wa ta'ala, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada junjungan besar Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaga
kamilah yang benar-benar memelihara daripada sebarang bentuk perubahan, penambahan, pengurangan dan penyelewengan. Baik, di dalam ayat yang ringkas dan pendek ini adalah merupakan penjelasan dan pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang penurunan kitab suci Al-Quran dan pemeliharaan serta penjagaan kitab suci Al-Quran. Turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna bermulanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia, dan Allah telah mengangkat dan menobatkan Rasulullah sebagai seorang nabi dan seorang rasul yang terakhir di kalangan utusan-utusannya sejak zaman dari Nabi Adam alaihi salam sampailah yang terakhir, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila kita berbicara mengenai wahyu dan tugas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya setiap sesuatu benda yang dianggap baru, sesuatu benda yang tidak pernah didengar, suatu benda yang tidak pernah diajar, suatu benda yang tidak pernah didakwahkan, dianggap sesuatu yang aneh, dianggap sesuatu yang pelik, dianggap sesuatu yang gharib. Atas dasar-dasar inilah munculnya penentangan, munculnya pemberontakan, munculnya pelbagai tuduhan, munculnya pelbagai labelan, caci maki, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara disebabkan turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang sama pada ayat yang ke-6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan berkatalah mereka, siapa mereka? Di dalam ayat ini adalah merujuk kepada musyrikin Mekah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang diturunkan padanya az-zikr, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang gila. Ini adalah bentuk ejekan. Ini adalah bentuk tomahan dan pertuduhan yang pernah dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ejekan dan tomahan biasa-biasa, tetapi pertuduhan Rasulullah adalah seorang yang gila. Dalam bahasa Inggeris literally possessed by jin. Majnun dalam bahasa Arab bermaksud orang yang dirasuk jin, orang yang disampuk jin. Sebab tu pada kalimah majnun tu di tengah-tengah ada huruf jin dan ada huruf nun. Majnun di sisi orang Arab, orang yang kena rasuk jin ataupun sampuk jin. Bahasa kita kurang siuman, orang gila, orang kurang akal dan sebagainya. Mengapa pertuduhan ini diberi dan dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antara tujuannya ialah supaya manusia menghindari daripada batang tubuh Nabi. Bila satu-satu individu diberikan tomahan, diberikan labelan, maka dia akan mula diragui, dia akan mula disyaki. Seterusnya ialah dijauhi daripada masyarakat. Contohlah kalau hari ini
bila satu-satu manusia lemparkan tuduhan pada kita. Orang ni gila, orang ni bahaya, dalam perhatian, orang ni tak berapa sihat, orang ni ketum, orang ni mabuk dan sebagainya. Siapa yang nak masuk dekat dengan kita? Siapa yang nak masuk dekat dengan kita, tuan-tuan, bila tuduhan ini diberikan? Jadi sekaligus bila manusia menghindari daripada tubuh batang Rasulullah, maka begitulah jua Rasulullah menghadapi kesukaran untuk menyampaikan dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap batang tubuh baginda. Dan seterusnya kita juga melihat pelbagai tuduhan-tuduhan lain yang pernah dikenakan oleh musyrikin Mekah kepada Rasulullah, terutamanya berkaitan dengan wahyu. Tujuan dia apa? Bila orang menolak Nabi, automatik orang akan menolak wahyu yang cuba disampaikan oleh baginda. Dari sudut realiti, history dan sejarah, kita tengok sebagai contoh. Bila manusia membuat pertuduhan terhadap Rasulullah, nombor satu macam saya sebut tadi, nak menghindari manusia supaya tak masuk dapat, supaya tak masuk dekat dengan Nabi. Yang kedua, supaya terbatasnya dakwah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah ada manusia yang menuduh ayat-ayat Al-Quran itu datang daripada jin. Contoh macam pertuduhan terhadap Nabi. Nabi kena sampuk dekat jin, Nabi kena rasuk dekat jin, maka Nabi mengeluarkan dan membacakan ayat-ayat yang hebat, ayat-ayat yang gharib, ayat-ayat yang pelik pada pandangan dan kacamata mereka. Sebab mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ini dengan muamalah bersama Nabi, dengan percakapan bersama Nabi, dengan perbicaraan bersama Nabi. Ini bukan ayat-ayat yang menjadi kebiasaan dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka tuduh demikian dekat Nabi. Kena masuk jin, kena masuk jin. Sebab tu cakap ayat-ayat hak pelik-pelik, cakap ayat-ayat hak power-power. Macam kita lah, orang kampung kita, kalau kita jenis kedai kopi dan sebagainya, kita duduk kedai kopi, orang kenal dah kita ni cakap lagu mana, style kita lagu mana. Tiba-tiba hari tu kita bercakap tinggi balaghahnya, sastranya, tersusun indah kata bahasanya. Orang kata, hang ni masuk muka apa lagu mana ni? Orang jadi aneh terus, orang jadi pelik sungguh. Bukan kebiasaan kita bercakap macam tu, orang akan jadi sampuk jin hang ni, tak gam lok ni, ketum 2 gelas ni. Maksudnya orang tuduh macam-macam. Jadi seumpama itulah kita nak analogi dan gambarkan. Ada pertuduhan bahawa wahyu-wahyu ini adalah ayat-ayat yang datang daripada jin, daripada iblis, daripada setan, oleh manusia-manusia yang ingkar dan kufur kepada Allah. Tak lebih jauh ada yang menuduh bahawa Rasulullah menerima ilmu, maklumat, pengetahuan daripada individu-individu tertentu sepanjang hayat baginda, lalu dibukukan menjadi Al-Quran. Ada yang menuduh Rasulullah copy paste, duplicate, cedok daripada kitab-kitab tertentu, buku-buku tertentu yang ada, kemudian membentuk Al-Quran. Tak kurang ada yang menuduh Al-Quran adalah hasil kreativiti, idea dan akal-akalan Rasulullah semata-mata. Ini adalah realiti yang pernah berlaku dalam sejarah tuduhan-tuduhan terhadap batang tubuh Nabi dalam nak merencatkan dan membantukan usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, automatik Rasulullah tertolak, automatik juga wahyu Allah tertolak.
Sebab itulah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita setakat keilmuan dan kemampuan yang ada untuk mempertahankan hal tersebut. Hilangnya kualiti pada perkara tersebut, hilangnya kepercayaan pada perkara tersebut, maka akan rosaklah tiang-tiang dan sendi agama. Cuba tuan-tuan bayang, kalaulah batang Rasulullah, batang tubuh Rasulullah tertolak, automatik wahyu yang diterima oleh Rasulullah juga ditolak. Sunnah Rasulullah juga ditolak. Ajaran daripada Rasulullah juga akan tertolak. Apa yang tinggal pada agama kita sehinggakan semua benda-benda ni akan ditolak. Sebab tu jadi kewajipan kita mempertahankannya. Dan ulama-ulama silam dengan segala kemampuan ilmu, pengetahuan, disiplin yang ada pada mereka, semampu mungkin mereka mempertahankan dengan memberikan dan menyediakan jawapan-jawapan yang begitu utuh dan meyakinkan. Sebagai contoh, kalaulah kita nak kata bahawa ayat-ayat Al-Quran ini datang daripada jin, iblis ataupun setan, kenapa pertuduhan ini diberikan? Sebab wahyu pertama yang diterima oleh Nabi, Nabi terima di mana? Di Gua Hira. Satu tempat yang agak jauh dari manusia, satu tempat yang agak terpencil, puncak bukit, puncak gunung, dalam gua, dalam gelap. Jadi mereka membuat andaian, kalau jauh pada orang atas puncak bukit, dalam gua, dalam gelap ni biasa binatang apa tu ada? Tak setan, iblis. Jadi hak bagi wahyu kat Nabi tu entiti-entiti seperti itu, bukannya malaikat Jibril sebagaimana yang didakwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah setan dan iblis yang menyampaikan wahyu tersebut, kita punya akal yang sihat secara logika dan rasional, kita ingin bertanya, kalaulah iblis menyampaikan wahyu-wahyu tersebut kepada Rasulullah secara umum, mesti dia punya tujuan. Tak dapat tidak, sama ada untuk memberikan petunjuk kepada manusia, satu lagi nak menyesat dan menyelewengkan manusia. Lepas tu kalau iblis agak-agak hak mana? Dengan turunnya wahyu tadi, kata daripada iblis, daripada setan, nak bagi hidayat petunjuk ke, nak menyeleweng dan menyesatkan manusia. Kita ambil sifat iblis, dia nak menyeleweng dan menyesatkan manusia. Tetapi setiap perkataan dalam Al-Quran, setiap ayat dalam Quran menunjukkan sebaliknya. Baik dari segi akidahnya mantap dan kemas, baik dari sudut syariatnya mantap dan kemas, baik dari sudut adab akhlak etikanya mantap dan kemas, baik dari sudut muamalah, baik dari sudut nikah kahwin, baik dari sudut hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, perintah dan larangan, mantap dan jelas. Seolah-olah tidak ada satu ayat pun yang mengarahkan untuk menyesat dan menyelewengkan manusia. Sekurang-kurangnya kalau iblis dan setan yang wahyukan benda tersebut, dia kena tunjulkan sisi positif bagi pihak dia. Cuba tunjuk satu ayat Quran yang menceritakan sisi positif iblis dan setan. Iblis adalah seorang yang baik, setan adalah makhluk yang soleh. Ada tak keluar ayat-ayat macam ni? Tak ada. Tapi sisi ayat semua mengutuk. Sisi ayat semua laknat. Sisi ayat semua minta jauh. Sisi ayat semua minta berhati-hati dengan makhluk yang namanya jin ataupun setan ataupun iblis. Awal dalam surah Baqarah, kena marah dekat Allah, kena murka dekat Allah, kena laknat dekat Allah. Macam tak kena saja cerita ni. Ni buka pekong sendiri ni. Ni buka aib aku ni. Lepas tu kena turun pula ke bumi. Patut cerita hak hebat-hebat lah. Pasal jadi dia kalau nak tipu manusia. Kemudian ayat tu sentiasa sebut berhati-hati dengan iblis, dengan hasutan dia, dengan belitan dia, dengan tipu daya dia.
Semua makan diri sendiri. Ayat tu kalaulah dia benar-benar datang daripada setan. Dan paling tak boleh belah, setiap kali nak memulai bacaan Al-Quran, a'udzubillah tu minta berlindung daripada Allah terhadap siapa? Oh, terhadap kita cakap kena berlindung daripada kita. Nampak sangat jahatnya kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Setan lagi kena rejam lagi. Tak kena sangatlah. Memang tak masuk pun. Memang tak masuk pun. Kalau nak cerita pasal jin, sekurang-kurang ada 2-3 belas ayat-ayat Quran bercerita tentang jin. Satu surah saja dalam Quran ada surah jin. Itu pun bukan cerita kehebatan jin. Cerita jin yang takjub, jin yang kagum apabila mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kemudian mereka masuk Islam. Banyak kisah antara kelompok jin yang masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Quran tu diturunkan daripada jin, patut nak menyesatkan umat manusia. Ni bila dia turunkan nak menyesatkan, orang tu baca, yang diturunkan tu dia pula terpesona, dia pula kagum, bagus ni, dia pula terikut. Logik ke tak logik? Tak ada kelogikan. Jin selalu digambarkan dengan kehebatan, tak ada hebat pun. Tuan-tuan boleh rujuk kisah jin waktu zaman Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman dah lama wafat, tapi jin tahu tak Nabi Sulaiman wafat? Tak tahu pun. Menunjukkan jin tak tahu pun hal ehwal ataupun keterlibatan dengan hal-hal gaib. Kalau dia tahu hal gaib, dia berhenti lama dah kerja tu. Sebab dia tak tahulah. Dia duk ingatkan Nabi Sulaiman duk hidup lagi. Akhirnya mereka dapat tahu punca kewafatan Nabi Sulaiman melalui apa? Melalui reput dan patahnya kayu tongkat Nabi Sulaiman bila dimakan oleh anai-anai. Maksudnya Nabi Sulaiman wafat dalam waktu dan tempoh yang cukup lama, tapi mereka tak sedar, mereka tak tahu. Itu adalah kelemahan mereka. Baik. Yang kedua, kalau kita tengok tuduhan terhadap Rasulullah, ada beberapa orang individu yang hidup pada zaman Nabi, yang pernah bertemu, yang pernah berjumpa dengan Nabi, bagi tahu sesuatu pada Nabi. Nabi ambil info, Nabi ambil maklumat, Nabi ambil percakapan, Nabi ambil butir bicara daripada orang tu. Kemudian apa? Buat Quran. Logik ke tak logik? Benda tu tak mustahil. Benda tu tak mustahil. Tetapi sekadar nak melemparkan tuduhan dan dakwaan, siapa-siapa boleh buat. Tapi tak dakwaan tersebut mestilah berfakta, berasas. Sekurang-kurangnya kita kena buat apa? Baik, list kami yang pertama, individu yang pernah dijumpai oleh Muhammad, nama dia sekian, dari suku sekian, kabilah sekian, bangsa sekian, tahun sekian, tempat sekian, dan apa yang dia beritakan sekian. Tunjukkan ayat mana dalam Quran, berapa ayat daripada surah mana Nabi Muhammad ambil yang kawan ni buh dalam Quran. Individu yang kedua, nama sekian, suku sekian, kabilah sekian, Nabi ambil dengan dia, ambil tu bubuh dalam Quran, tang mana, belah mana, surah mana, juzuk mana, ayat mana. Biar detail, baru kemas kita nak buat dakwaan, kita nak buat pertuduhan. Ni sebut beberapa nama secara umum, ambil kawan tu, ambil kawan ni. Tapi hak ambil tu tak jelas apa dia. Sekadar dakwaan, sekadar pertuduhan. Yang selalu jadi scapegoat dalam sejarah siapa? Waraqah lah. Sepupu kepada isteri dia Khadijah binti Khuwailid. Sebab Waraqah ni seorang yang beragama Nasrani, alim dalam agama. Jadi bila dia jumpa Nabi, scapegoat kambing hitam dia kawan tu lah, menyampaikan, menyalurkan maklumat, Nabi ambil dengan dia, buat Quran. Tak capai maksud pertuduhan tu, terlampau-lampau dangkal dan lemah. Kalau nak kata Nabi copy paste, Nabi duplicate, ambil kitab tu sikit, kitab agama ni sikit, kitab tu sikit, kitab ni sikit. Tuan-tuan,
Nabi ini dah terkenal sebagai seorang Nabi yang bersifat ummi. Apa maksud ummi? Tak boleh baca, tak boleh tulis. Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Orang hak nak duplicate, orang hak nak copy paste, sekurang-kurang dia faham apa yang dia copy, apa yang dia cedok, apa yang dia nak sadurkan. Dia tak akan boleh jadi kebetulan. Kalau nisbah pada Nabi tak erti baca, tak erti tulis, kebetulan hak Nabi cedok, hak Nabi ambil tu semua ayat-ayat terbaik sehingga membentuk Al-Quran. Secara logik tak akan masuk. Kalau kita hak tak erti baca, tak erti tulis ni pun ambil secara rambang, kita tak tahu apa hak kita ambil tu, pakai ambil. Mungkin ada ayat hak hebat, ada ayat hak paling teruk, ada ayat hak tak boleh belah langsung, ayat tak boleh pakai langsung. Benda tu kebarangkalian. Tapi nak jadi kebarangkalian komplit semua dengan lengkap segala ajaran dan manhajnya, tak mungkin sama sekali. Dalam bentuk saduran, copy paste atau duplicate. Kalaulah kata copy paste lah, duplicate lah. Okey, dalam kitab Taurat ayat mana yang sebiji-sebiji macam ayat Quran? Ada kata copy paste, kata duplicate. Mana ayat yang sama dalam Quran ni dengan ayat Taurat sekarang? Ayat mana hak dalam kitab Injil, kitab Bible hak sama dengan Quran sekarang? Kalau kata ambil agama lain dalam kitab Hindu, hak mana sama? Dalam kitab Buddha, hak mana sama? Dalam kitab agama tu, agama ni hak mana sama? Tunjuk. Oh, ni ada sama sebiji-sebiji dengan barisnya, dengan titiknya, dengan ayatnya. Barulah boleh buat dakwaan dan pertuduhan. Ni tak ada pun. Jadi sekadar tuduhan sajalah. Berasal daripada idea, kreativiti Nabi. Ya, kita akui Nabi seorang yang cerdas. Nabi seorang yang cerdas. Tapi kita dapat melihat perbezaan bila Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan bila Rasulullah menuturkan hadis-hadisnya. Ada perbezaan tak? Ada perbezaan. Yang paling ketara ialah dari sisi ijaz dia. Satu benda yang tak boleh lawan pada Al-Quran ni ialah sisi kemukjizatan dia. Mukjizat cara penurunannya, mukjizat pada makna dan pengertiannya, mukjizat pada ayat-ayatnya, mukjizat pada susunan-susunannya. Itulah lebihnya Al-Quran. Kalau tak ada ijaz ni, semua manusia boleh reka, semua manusia boleh cipta. Sebab itulah dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah memberikan cabaran. Allah memberikan pertentangan. Kalau kata ni datang daripada manusia, ni datang daripada Muhammad, atau mana-mana individu, atau mana-mana entiti, maka buatlah 10 ayat yang sama dengan Quran. Itu cabaran. Bukan buat sebiji Quran, 10 ayat saja. Lepas ke tak lepas? Boleh buat ke tak boleh buat? Tak boleh buat. Sebab tak boleh buat, kurang lagi. Allah cabar, buat 3 ayat saja. Boleh buat ke tak? 3 ayat pun tak lepas. Lebat tak lepas? 1 saja. 1 ayat saja pun tak lepas. Patut 1 ayat tu dah hang kata hang bijak sangat, dah hang kata hang terror sangat, dah hang kata berilmiah sangat. Buatlah 1 ayat. Nak hak panjang pun tak apa, nak hak sederhana pun tak apa, nak pendek pun tak apa. Tak boleh buat. Walaupun memiliki kepakaran dalam ilmu bahasa. Sebab tu mukjizatnya Al-Quran turun dengan peranan bahasa yang begitu besar ketika tu. Di pasar yang disebut ungkas, dipertandingkan syair-syair, sajak-sajak, prosa-prosa Arab klasik. Hak bahagian gulat, gusti, ada bahagian gusti orang beradu kekuatan. Tapi hak nombor 1 paling power ialah kesusasteraan mereka. Tengah tinggi dan memuncak pada waktu itu. Seiring dengan turunnya wahyu nak memberikan cabaran dan tentangan pada mereka. Tapi bila dibacakan wahyu-wahyu Allah, mereka pun terpegun. Mereka pun kaku. Sekurang-kurangnya bila mereka mendengar walaupun tidak menerima dakwah Islam yang Nabi bawa, mereka tak mampu nak lawan mukjizat ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengakui bahasa ini bukan datang daripada manusia.
Bahasa ini datang daripada alam atas yang lebih tinggi. Itu hakikat Quran, ijaz Quran. Ijaz Quran sebagai contoh hak mudah kita nak trace hari ini. Quran ni dalam bahasa apa? Arab. Bahasa kita ke? Tak. Kita bahasa Melayu. Tetapi Allah bermudahkan lidah-lidah kita bagi semua bangsa, semua kaum, semua etnik boleh baca Al-Quran dengan baik walaupun bukan dalam bahasa mereka. Kita orang Melayu boleh baca Quran dengan baik. Orang belah benua Afrika boleh baca Quran dengan baik. Orang di Amerika boleh baca Quran dengan baik. Orang benua dan belahan dunia, sudut dan penjuru mana pun, Allah bagi lancar dan mudah mereka melafazkan perkataan-perkataan dan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun bukan bahasa mereka. Siap tajwid yang indah, siap berlagu, siap taranum. Payah tu. Contoh kita ambil lah satu kitab. Kitab Bible. Bible sekarang ambil hak umum bahasa Inggeris. Cuba suruh baca. Dengan tajwid depa ke, dengan taranum depa ke. Kita hari ni hak tajwid taranum ni Inggeris hak dengar lagu Mak Saleh nyanyi lah, setakat lagu tu lah. Walaupun bukan bahasa kita, tu ijaz dia. Dan lebih lagi ijaz ni dia tak pernah rasa puas, dia tak pernah rasa boring walaupun pengulangan, repetition pada surah dan ayat tu berlaku dalam konteks jumlah yang cukup banyak. Bayangkan ambil hak asas surah Fatihah. Agak-agak sepanjang hidup kita hak umur 30, hak umur 40, hak umur 50 selain dalam Quran, selain dalam solat, di luar solat atau baca sebagai wirid, baca saja-saja. Berapa juta kali agak-agak kita dah baca surah Fatihah dalam hidup ni? Berjuta. Tapi pernah tak terkeluar dan terpacu daripada mulut pembaca Al-Fatihah ni? Setakat hari ni puas dah rasa baca Fatihah. Boring dah baca Fatihah, duk ulang hari-hari, sejak umur kecil sampai besar, puas dah. Siapa pernah cakap baca Fatihah puas, baca Quran puas? Tak ada siapa puas. Dan akan terus membacanya sampai ke akhir hayat mereka sekiranya masih lagi ada Islam dan iman dalam dada masing-masing. Kita tak akan pernah puas. Tapi kalau buku-buku, majalah-majalah novel kegemaran kita, 3 kali masuk rak buku balik. 4-5 kali, faham dah cerita, tahu dah jalan cerita, sandak balik tepi dinding. Tak ada dah. Tak ada nak ulang-ulang, tak ada nak repeat-repeat dah. Tapi tidak dengan Quran. Mukjizatnya Quran, Allah memberikan kemudahan kita membaca dan menghafalnya. Baca dan hafal. Mudah tak kita hafal Quran? Walaupun tak faham sepatah haram pun. Al-Baqarah, ustaz saya satu Al-Baqarah 286 ayat. Okey, alif lam mim tu biar. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa makna dia? Saya tak tahu makna, tapi hafal lancar, hafal sedap. Sedap dengan lancar lah. Makna sepatah haram pun tak tahu. Tapi Allah bagi mudahkan. Tak percaya, cuba tukar dan balik baca terjemahan ikut bahasa kita. Bahasa kita, kita pun faham, kita pun tahu, tata bahasa pun bagus. Surah Baqarah 286 ayat kod bahasa Melayu. Try hafal. Nak tengok. Agak-agak lepas ke tak lepas? Bukan kata 286 ayat, karangan hak 3 muka pun belum tentu lagi. Boleh hafal sebiji-sebiji, tak tertinggal, tak jatuh baris, tak jatuh ayat, tak jatuh koma. Tu hak bahasa hak memang hak kita punya, hak kita faham pun, tapi tu ulang-ulang, salah lagi dan tertinggal lah di sini. Baca-baca alat ketika pula tertinggal. Baca-baca lagi arakian pula tak lekat. Baca-baca lagi syahdan tertinggal. Tu bahasa kita. Dan mukjizatnya Al-Quran ni dia tak boleh nak tukar. Kita baca dalam solat dalam bahasa Arab, kita lafaz pada azan dalam bahasa Arab. Cuba tuan-tuan tukar, rasa best tak? Cuba tuan-tuan tukar, rasa best tak? Allah Maha Besar. Leweh dah bunyi dah. Tak sedap dah.
Bukan tak sedap pada makna tu pengertian dia tu indah. Tapi bila bahasa kita, ni pula Allah, Almighty God, Inggeris pula. Jadi tak sedap juga. Mari ikut Cina pun tak sedap, kok tu sedap. Walaupun dia punya terjemahan tu benar dan betul. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ni bukan nak menghina dan mengejek-ejekkan, nak bagi analogi. Ijaz Quran tu. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam yang Maha Pemurah lagi Maha Sihat. Tak sedap. Tak masuk. Padahal azan kita lagu mana? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Marilah menuju solat, marilah menuju kejayaan. Makna betul, makna tepat, tapi ijaz, insting tu tak masuk. Tapi hak tak faham satu pun, hayya 'alas salah, hayya 'alas falah. Indah sungguh suara ni, merdu suara ni. Makna dia apa? Aku pun tak tahu. Tapi suara tu sedap, masuk mulut. Tu ijaz. Sebab tu bila Nabi palsu pada zaman Saidina Abu Bakar. Siapa Nabi palsu? Musailamah Al-Kazzab. Dia nak buat jugalah. Jadi hasil daripada dia buat, dia cerita banyak binatang lah. Wahyu pasal kata, wahyu pasal arnab, wahyu pasal gajah. Jadi kita dengar pun, nak ketawa dah. Kita dengar pun tak ada ijaz dah. Tu pun nak tiru Quran. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tu ayat Quran betul. Dia nak ambil sisi tu. Al-fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah, apa itu gajah? Apakah yang dimaksudkan dengan gajah? Gajah mempunyai badan yang besar dan belalai yang panjang. Tak payah baca wahyu tu, pergi ke zoo pun tahu benda tu. Kita katak, kita arnab. Sebab bohong, sebab menipu, sebab nak reka-reka, sebab nak dakwa-dakwi, dia memang tak akan ada ijaz. Sebab yang keluar tu ialah selain daripada Allah, manusia macam kita. Nak terai-terai, nak cuba-cuba, nak tes-tes, dia tak akan jadi. Ini kena faham. Jadi kembali kepada persoalan tadi. Ni baru masuk ayat betul tadi, huraian muqaddimah. Sebab dia kata lepas isyak pun tak apa. Isyak berapa sini? 8 27. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Baik. Dalam ayat ni adanya penegasan dan penekanan sebanyak 3 kali. Penekanan yang pertama pada lafaz inna, sesungguhnya, sungguh-sungguh. Yang kedua, nahnu, kamilah. Yang ketiga, nazzalna, yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah berikan penegasan dan penekanan sebanyak 3 kali. Bila kata 3 kali, siapa yang menurunkan Al-Quran? Dia. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Dia. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Dia. Dia merujuk kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bagi penekanan dan penegasan, ayat-ayat Al-Quran wahyu yang turun pada Nabi Muhammad hanyalah daripada semata-mata Allah. Tidak ada campur tangan daripada sesiapa pun di kalangan makhluknya. Baik manusia, baik haiwan, baik jin, iblis, setan. Tidak ada campur tangan daripada mana-mana kewujudan lain selain daripada Allah. Tidak ada kaitan dari mana-mana entiti selain daripada Allah. Dia benar-benar diturunkan oleh Allah. Ini adalah penegasan yang cukup kuat dan bermakna. Sumber dia dari Allah. Jadi kita pun rasa ada kekuatan, ada semangat. Bila orang tanya daripada mana sumber ajaran agama kamu? Daripada Al-Quran yang benar-benar datang daripada Allah.
Sumber ajaran agama kami bukan manusia macam kita semua. Bukan daripada jin, bukan dari iblis, bukan dari setan, bukan dari hasil pemikiran, rekayasa, hasil daripada kreativiti, ideologi manusia buat. No. Sumber ajaran agama kami adalah datang daripada Tuhan kami dan Tuhan sekalian alam yang namanya Allah. Ini penegasan yang cukup kuat. Tetapi pada ayat ni, kalimah Al-Quran digunakan dengan lafaz az-zikr. Apa makna az-zikr? Peringatan. Peringatan. Bila sebut peringatan, naluri dan insting setiap manusia yang Allah jadikan, dia sudah ada naluri memahami perkara yang baik, memahami perkara yang buruk secara umum. Insting ni ada pada semua orang. Bila kita tengok satu benda, kita dapat merasakan perasaan tu, naluri tu, insting tu, ni adalah benda baik, ni benda tak baik, ni benda cantik, ni benda huduh, ni benda soleh, ni benda tak soleh. Secara umum dah ada. Dan adanya ini datang pula dengan panduan Al-Quran, melengkapkan lagi hal tersebut. Dari sudut apa yang diperintah, apa yang menjadi larangan, apa dia janji baik, apa dia janji buruk. Jadi di situlah konteks agama kita. Adanya perintah, adanya larangan, adanya dosa, adanya pahala, adanya murka Allah, adanya redha Allah, adanya syurga dan akan adanya neraka. Jadi cukup komplit, cukup utuh, cukup kemas dan mampan. Baik. Selain az-zikr, dalam Quran yang kita baca ni, apa lagi nama-nama Al-Quran yang Allah letak dan Allah bagi selain daripada Al-Quran? Nah, ada berapa nama? Dia suruh berhenti apa ni? Suruh berhenti awal. Baik. Dalam Al-Quran banyak nama-nama selain Al-Quran. Contoh, ada nama Al-Quran. Ada Allah guna dengan perkataan Al-Kitab, Quran juga. Allah guna Al-Furqan, Quran juga. Allah guna macam ayat ni Az-Zikr, Quran juga. Allah guna Al-Mau'izah, Quran juga. As-Shifa, Quran juga. Al-Hukmu, Quran juga. Al-Hikmah, Quran juga. Al-Huda, Quran juga. At-Tanzil, Quran juga. Ar-Rahmah, Quran juga. Ar-Ruh, Quran juga. Al-Bayan, Quran juga. Al-Kalam, Quran juga. Al-Bushra, Quran juga. An-Nur, Quran juga. Al-Basairu, Quran juga. Al-Qawlu, Quran juga. Al-Balagh, Quran juga. Berapa dah? 19 ke 20 nama ni. Nama-nama selain daripada Al-Quran termasuklah dalam ayat ni Az-Zikr. Tetapi berapa sebenarnya nama Al-Quran? Sebagai contoh, kalau kita memperhalusi disiplin ilmu ulumil Quran, ilmu-ilmu dalam Quran, antaranya yang disenaraikan oleh ulama, pandangan pertama daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pernah dengar nama ni? Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah pemilik kitab tafsir Mafatihul Ghaib, atau nama lain Tafsir Kabir. Ada 18 ke 19 jilid, antara tafsir yang besar, yang dianggap sebagai tafsir yang bersifat mausu'ah. Dalam tradisi disiplin ilmu tafsir ni ada dua tafsir saja yang didefinisikan dan dilabelkan sebagai tafsir mausu'ah. Mausu'ah dalam bahasa Melayu kita ensiklopedia. Tafsir yang panjang, besar, luas perbahasan ilmunya. Satu tafsir Ruhul Bayan, Imam Al-Alusi. Ini konteks dia lebih kepada bahasa. Manakala yang kedua, tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi inilah, tafsir Mafatihul Ghaib. Manakala tafsir yang bersifat ammah, yang paling banyak dirujuk,
Maksudnya kalau kita nak tahu sebarang tafsir daripada ayat Quran, 4 ni antara yang paling awal orang akan rujuk dan cari dulu. Pertama, tafsir Imam Tabari. Yang kedua, tafsir Imam Qurtubi. Yang ketiga, tafsir Imam Ibnu Katsir. Yang keempat, tafsir Imam Al-Baghawi. Ni hak asas. Maksudnya ni selalu banyak pun akan rujuk ni. Kalau tak jumpa apa, nak cari tambah, nak cari lebih, barulah pergi kepada jenis-jenis tafsir yang lain. Baik. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam muqaddimah kitab Mafatihul Ghaib dia kata ada 33 nama-nama Al-Quran selain daripada Al-Quran. Kita baca ni 19 hingga 20 je. Dia habaq ada berapa? Ada 33 nama. Kemudian Imam Az-Zarkashi, salah seorang tokoh ulama yang banyak dinisbahkan dengan ulumul Quran, dengan satu lagi usul fiqh. Imam Zarkashi ni dia kata ada 55 nama, lagi banyak di sisi Imam Zarkashi, 55 nama selain Quran. Imam Al-Harali kata ada 90 lebih nama-nama selain Al-Quran. Baik. Pasal apa imam ni bilang, imam ni cari ada 30 lebih, imam ni cari ada 55, imam ni cari ada 90 lebih? Hak mana? Sebenarnya yang ditegaskan dalam Al-Quran ni memang ada beberapa nama yang memang merujuk kepada Al-Quran. Itu secara spesifik. Tetapi yang jenis bertambah ni biasanya berlaku tumpang tindih. Apa tahu tumpang tindih? Bertindan. Di antara dia letakkan betul-betul nama lain selain daripada Al-Quran dengan sifat bagi Quran. Sebenarnya tu bukan nama bagi Quran, tapi ayat tu merujuk sifat bagi Quran, dia pergi bubuh dalam bakul yang sama. Bakul apa? Bakul nama lain selain daripada Al-Quran. Sebab tu bilangan dia tu berbeza. Okey. Sebab itulah bila kita tengok benda ni, betapa indah dan tingginya ilmu kodifikasi Al-Quran. Ilmu kodifikasi Al-Quran, kod Al-Quran. Maksud ulama letakkan kod Al-Quran ni, dia tak mau ada satu sudut, ada satu penjuru, ada satu ruang orang boleh ceroboh nak merosakkan kemuliaan dan kesucian Al-Quran. Dia jaga sungguh-sungguh. Tang tu jaga, tang ni jaga, kod tentang Quran. Contohlah kita kata Quran haduk ada tangan kita ni, ada berapa juzuk? 30 juzuk. Semua sepakat 30 juzuk. Surah ada berapa? 114 surah. Ataupun sepakat 114 surah. Baik. Cuma yang jadi berbeza ialah bilangan ayat. Bilangan ayat Quran tu. Baik. Sebelum bilangan, satu juzuk ada berapa hizib? Orang baca Quran tahulah hizib tu apa. Satu juzuk Quran ada berapa hizib? Berapa hizib? 2 hizib. Satu juzuk Al-Quran juga ada 8 makro. Satu juzuk juga ada 8 makro. Baik. Dalam 30 juzuk, 114 surah Quran ni, sinilah berlaku perselisihan pendapat jumlah ayat. Cuba sebut jumlah ayat yang kita duk tahu. 6,000 apa? 6666. Itu standard orang lama tu. Kalau 666 tu kita tahu dah orang lama. Lagi? Takut ada hak belajar lebih sikit lah. 6 apa? Tu imam. Mana tu imam? Tak ada lah. Selain 6666. 62. Berapa Ustaz Wi? 6236. 6236. Baik. Antara 6236 dengan 666 saja. Baik, sebenarnya bila kita perhalusi dan analisis sejak Al-Quran ni dibukukan, dia ada ulama-ulama yang besar dan sentiasa berkembang, terbit dan muncul. Terutama di 7 belahan tempat. Pertama Madinah. Banyak ulama-ulama di Madinah. Di bumi Mekah, banyak ulama di Mekah. Yang ketiga bumi Syam, banyak ulama di bumi Syam. Kemudian apa lagi? Di Basrah banyak ulama. Di Kufah banyak ulama. Di Hims banyak ulama.
Jadi semua tu dibahagikan kepada 6 bahagian. Baik. Bahagian yang pertama kita sebut dulu tempat hijrahnya Nabi, bumi Madinah. Jadi bumi Madinah ni melalui 2 fasa. Pertama disebut Madani awal, yang kedua disebut Madani akhir. Maksudnya hak ulama Madani awal tu bila mereka bilang, mereka analisis, mereka kira tu kira ni, jumlah yang terhasil di sisi ulama Madani awal ialah 6217. 6217. Madani akhir kurang 3, 6214. Tu beza. Tu sama-sama Madinah, tapi zaman awal, zaman last. 6217, 6214. Ulama-ulama di Mekah 6219. Naik balik. Ulama-ulama di Syam 6225. Ulama-ulama di Kufah, ini yang kita pegang ni, 6236. Sebab sumber dia kepada khalifah yang keempat Ali bin Abi Talib. Kemudian seterusnya Basrah 6205. Kurang balik dah. Al-Hims 6232. Jadi ada berapa? Ada 7. 6217, 6214, 6219, 6225, 6236, 6205, 6232. Hak mana paling betul, hak mana sederhana betul, hak mana tak betul, hak mana salah, mana? Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Sebab yang membezakan tu dari sudut bagaimana ayat tu dikira. Contohlah, ada sebahagian ayat dalam Quran, saya tak mau panjang-panjang, saya bagi hak mudah-mudah. Kita hari ni kita kira ayat berpandukan hak bulat titik tu. Contoh alif lam mim bulat titik nombor 1, satu ayat. Zalikal kitab sampai habis 2 ayat. Tetapi di belahan ayat-ayat Quran hak ada, walaupun ada titik, tapi bila Nabi baca ayat tu, Nabi wasal, Nabi sambung. Nabi sambung-sambung, Nabi berhenti pada ayat seterusnya. Jadi ulama hak kira tu dia tak iktibar 2 ayat. Sebab Nabi wasal dia iktibar 1 ayat. Lepas tu hak tengah-tengah ni pula ada macam tu menyebabkan hak ni kira tetap 1 ayat. Sebab tu jadi berbeza. Itu contoh salah satu. Jadi nak kata hak tu betul tepat, hak ni salah tepat, tidak. Dia betul melalui konteks cara pengiraan masing-masing. Tetapi kita pegang 6236. Baik, why? Umum mengetahui Quran turun pada Nabi selama berapa tahun? 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 23 tolak 13 10. Tu umum. Kalau kita nak kira spesifik, di Mekah hak kata 13 tu hak spesifik betul 12 tahun 5 bulan 13 hari. 12 tahun 5 bulan 13 hari. Hak 10 tahun Madinah spesifik tu ini senang, semua angka 9. 9 bulan, 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Okey, jadilah 13 tahun, 10 tahun. Baik. Al-Quran dibahagikan kepada surah Makkiyah, surah Madaniyah. Surah Makkiyah daripada 114 surah ada berapa surah? 114 tu sebiji Quran. Tapi surah-surah yang sifat Makkiyah ada berapa surah? Madaniyah ada berapa surah? Sakwi, berapa sakwi? Seribu. Okey, 86 surah Makkiyah, 28 surah Madaniyah. 86 tambah 28 tu bit 114. Surah Makkiyah banyak lagi. Jadi 86 surah tu menerbitkan, menghasilkan 4475 ayat. 86 surah Makkiyah tadi 4475 ayat. Manakala 28 surah Madaniyah 1761 ayat. Jadi tambah dirilah. 4475 tambah 17 ni 1. Tu berapa? 4475 automatik entar dah. 17 ni 1. Tu bit ni 2.
Ni 2 3 ni. Ni 2 3 ni. Itu yang kita pegang. 6 2 3 6. Tapi tak menyalahkan hak lain. Sebab dia konteks pengiraan tu. Baik. Kemudian ulama tak berhenti di situ. Bukan setakat habis ayat tu habislah. Dia nak kira lagi. Kalau kira sebiji-sebiji per kata, kalimah per kalimah, perkataan per perkataan. Tadi Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin 2 ayat. Hak ni Bismi 1, Allah 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4, Alhamdu 1, Lillah 2, Rabbi 3, Alamin 4. Kalau sebiji-sebiji keluar apa? 77,934 perkataan. 77,934 perkataan. Tak berhenti lagi. Dia nak kira huruf saja. Huruf sebiji-sebiji pula. Baca dia cekak, kita tak cekak. Jadi bismillah tu maksudnya ba sebutir, sing sebutir, ming sebutir, alif sebutir, huruf sebutir-sebutir. Jadi mengandungi berapa? 323,670 huruf. 323,670 huruf. Berhenti je ke? Tak lagi. Dia nak kira titik saja. Titik huruf ba, titik huruf tu. Ada huruf mat. Huruf tak kira dah. Kira titik, kira mat, kira baris. Kalau kira capur belakang, 1,15,030. 1,15,030. Titik, baris, mat ke apa tu. Lepas tu tak ada benda nak kira, habis. Habis nak kira ke apa lagi ni. Dah ayat kira dah, surah kira dah, juzuk kira dah, huruf kira dah, perkataan kira dah, titik baris pun kira dah. Habis. Baik. Dia pergi pula kepada hak kecil-kecil. Surah paling panjang dalam Quran surah apa? Paling panjang. Al-Baqarah 286 ayat. Surah paling pendek? Paling pendek. Paling pendek. Surah apa? Surah apa? Inna A'tayna. Okey, Inna A'tayna kita nak kata paling pendek tu ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Dalam Quran ada 3 surah, ada 3 ayat. Iza ja 3 ayat, wal as 3 ayat, Inna A'tayna 3 ayat. Jadi daripada 3 surah 3 ayat ni pula, mana paling pendek? Inna A'tayna lah. Sebab ulama iktibar, dia perkataan paling sikit, dia huruf paling sikit. Izaja paling panjang, huruf paling banyak daripada 3 tu. Walaupun ada 3 surah 3 ayat, tapi nak iktibar, nak cari juga paling sikit, jatuh kepada Inna A'tayna. Sebab bila perkataan tu paling sikit, bila huruf pun paling sikit. Ayat paling pendek, huruf kotak tak sebutir, nun, qaf, sad, tu paling pendek. Ayat yang paling panjang? Ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin. Ayat 40 tu. Ayat yang mula-mula tu Zuhairat tu lah 1 hingga 5 surah. Surah ke apa? Surah Iqra. Surah Iqra. Tak ada surah Iqra kan? Buku Iqra ada lah. Surah Al-Alaq. Walaupun surah Al-Alaq tu 19 ayat. Satu lengkap surah tu, tapi yang mula turun 1 hingga 5. Surah terakhir tu Al-Baqarah 281. Al-Baqarah 281. Itu surah yang terakhir. Baik. Dalam Quran, satu-satunya surah hak baris dia tu seimbang, harmoni. Dan dia cuma ada satu baris bawah. Surah berapa? Baris atas dengan baris atas dengan baris lain tu seimbang. Cuma surah dia tu sekali baris bawah. Kalau surah lain tu seimbang kan, kalau baris atas baris bawah tu seimbang. Dia sekali baris bawah. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
Baris bawah dia sekali pada lafaz lam yalid. Lid tu. Lam bawah tu. Orang lain tak ada. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali baris bawah. Hak lain tu dia seimbang, ada atas bawah tu. Walaupun jumlah tu tak sama, tapi ada sama atas bawah, depan belakang tu. Orang tua-tua mengajar kan. Baris atas. Betul sebab dia duduk alik atas. Baris bawah betul dia duduk alik bawah. Baris depan, apa dia tak duduk depan, duduk alik atas. Kau ada Quran, dia membakar tu, baris depan tu duduk depan huruf. Depan kau duduk alik atas. Baris duduk alik atas. Apa baca baris depan? Baris atas betul dah dia duduk alik atas. Baris bawah betul alik bawah. Baris depan tu apa tak duduk depan, duduk alik atas. Kalau duduk depan jadi kan putus huruf dah. Putus huruf dah. Dah lepas huruf tu kena sambung huruf lain. Tapi kes nak buat baris depan tu jadi putus dengan huruf lain. Kena duduk alik atas. Tapi orang tua dulu sebut apa? Baca baris atas sebab mana-mana huruf yang bertemu dengan waw, kita baca tu mulut kena muncul depan belakang. Cara baca tu mulut kena muncul depan belakang. Bu, tu, ju, khu. Tu sebut baris depan. Walaupun baris tu tak duduk depan, baris tu duduk alik atas. Nampak? Orang tua-tua dulu yang mengajar Quran, dia ada seni dia mengajar, tak serupa dengan guru kita mengajar lah ni. Contoh dia, salah satu orang tua dulu mengajar, bila dia nak betul tehah ni tempat mana yang paling payah sekali? Ayat ngelah sekali, waladha tu lah. Tu bunyi waladha, walabba, macam-macam tu kan. Jadi waladha tu dia buat gambar lepas. Golek, jatuh. Dia nak suruh betul waladha. Bak jatuh. Baca serupa kata guru mengajar ni, tapi cara dia berayak tu kita jadi nampak benda tu. Seni orang dulu mengajar Quran. Macam-macam lah dia buat perumpamaan. Baik. Kembali semula. Tu kodifikasi lah nak sebut lebih kurang. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memelihara dan menjaga keaslian dan kesucian Al-Quran. Pada bahagian penjagaan dan pemeliharaan ni Allah bagi dua penekanan. Pertama pada lafaz lahu. Yang kedua lam pada lahafizun. Tekan. Lahu di situ kalau dalam ilmu nahu dia panggil takdim awal. Maksudnya dia dulu. Lahu tu patut duduk kemudian. Tapi dulu ni nak negah. Wa inna lahu bagi Quran tu lahafizun. Kami sungguh-sungguh hak jaga. Kami sungguh-sungguh hak jaga dan memelihara. Pernah kau tuan-tuan terfikir bapa wahyu-wahyu ataupun kitab sebelum ni tak ada jaminan penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah, walaupun dia tu mari daripada Allah juga. Kitab Taurat mari daripada Allah tapi tak ada jaminan penjagaan dia. Zabur mari daripada Allah, tak ada jaminan. Injil mari daripada Allah, tak ada jaminan penjagaan dia tu. Bila Quran, apa Allah beri jaminan? Sebab kitab-kitab sebelum ni dia ditakdirkan Allah untuk tidak kekal pada konteks penggunaan dia. Sebab apa tak kekal tu? Lepas Taurat tu turun Zabur, lepas Zabur turun Injil, lepas Injil turun Quran, lepas Quran ada lagi ada. Bila tak ada tu dia ni nak guna sampai bila? Sampai hari kiamat. Dia kena jaga sungguh-sungguh, tak boleh dah nak buat supaya kitab sebelum ni. Kitab sebelum ni amanah tanggungjawab dijaga oleh ulama-ulama dan pembesar agama masing-masing. Bimastuhfizu min kitabillah wa yakunu syuhada'a alaih. Allah sebut di atas pembesar-pembesar agama, ulama-ulama, pendeta-pendeta, pedri mereka. Tapi mereka ni tak berlaku amanah.
mengubah-ubah hukum, menyembunyikan hukum, menyelewengkan ayat-ayat, makna-makna dan pengertian. Jadi untuk Quran ni dak. Sebab tu kita tengok kualifikasi dah ni kemah. Tak boleh nak masuk kok mana dah. Lapak jik. Masuk kok ni ada jawapan, masuk kok ni ada jawapan, masuk kok ni ada jawapan, masuk kok ni ada jawapan. Okey. Baik. Imam Al-Qurtubi sebagai contoh. Imam Qurtubi dia bawa satu kisah. Kisah ni yang dikutip daripada riwayat Yahya bin Aqsam. Imam Qurtubi itu, tafsir Qurtubi itulah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dia cerita telah berlaku pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Pernah dengar tak nama khalifah ni? Khalifah Al-Ma'mun. Kita ni dinasti Islam ni ada banyak. Bermula lepas Khalifah Pak tu, ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Andalusia Cordoba, ada dinasti Zankiyah, ada dinasti Ayubiyah, ada dinasti Samaniyah, ada dinasti Tulun, ada dinasti Saljuk, ada dinasti Osmaniyah. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ni dinasti mana agak-agak? Ma'mun ni antara khalifah banyak juga naik nama ni. Kerana popular dan masyhurnya. Baik. Dia ni khalifah dinasti Abbasiyah. Maknanya dinasti yang kedua selepas Umayyah. Perlu diberi peringatan takut keliru. Dinasti Abbasiyah ni dia tak serupa dengan dinasti-dinasti yang lain. Dia sedikit berbeza kerana dinasti Abbasiyah ni melalui dua era, dua zaman, dua period. Pertama, dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Iraq tu yang pertama. Kemudian pada tahun 1028 Masihi, Baghdad di Iraq tu diserang oleh Tartar dan Mongol. Ini terkenal dalam sejarah. Habis kota Baghdad, kitab-kitab lumak, kitab-kitab dibuai dalam sungai. Jadi saki-baki keturunan daripada hak di Baghdad tu dia lari ke Kairo di Mesir. Jadi dia menubuhkan satu lagi dinasti Abbasiyah di Kairo, Mesir. Ni zaman Sultan Baybars. Baik, beza dia, kalau hak di Baghdad Iraq ada 37 khalifah, kalau hak di Kairo Mesir ada 15 khalifah. Besar mana? Besar Baghdad lah. Jadi Ma'mun ni duduk hak mana? Duduk hak di Baghdad Iraq. Khalifah nombor berapa? Khalifah nombor 7. Nombor 1 Abu Abbas As-Saffah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga Muhammad Al-Mahdi. Yang keempat Musa Al-Hadi. Yang kelima paling terkenal. Siapa khalifah sahih sekali? Dinasti Abbasiyah. Kota 1001 malam. Dialah pembina pertama Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar dalam sejarah. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Itu terkenal, khalifah kelima. Bukan Dharma Harun Ar-Rasyid. Dharma Harun Ar-Rasyid itu pelakon tempat kita. Yang keenam Al-Amin. Yang ketujuh Al-Ma'mun. Yang ketujuh Al-Ma'mun. 198 Hijrah hingga 217. Kalau tukar Masihi 813 Masihi hingga 833 Masihi. Hampir 20 tahun. Dia ni antara khalifah yang renovate balik Baitul Hikmah. Maksudnya dia memperbesarkan lagi. Selepas zaman khalifah sebelum dia Harun Ar-Rasyid tadi. Dia khalifah yang sukakan ilmu pengetahuan. Dua benda yang dia suka. Pertama, melazimi majlis ilmu di kalangan ulama. Yang kedua, dia suka tengok cendekiawan dan ilmuwan zaman dia berdebat. Hak orang duk mengajar ni pun dia pergi, orang duk ceramah pun dia pergi. Kalau ada perdebatan pun dia suka tengok. Tu Khalifah Al-Ma'mun. Suatu ketika dia duduk dalam satu majlis, ada seorang ulama membahaskan ilmu-ilmu tentang Islam. Tiba-tiba dalam majlis tu masuklah seorang Yahudi. Ada Yahudi masuk dalam majlis yang sama. Gambaran yang Imam Qurtubi bagi Yahudi tu hasunas saub. Hasunas saub ni baik perawakan dia, baik cara memakai dia. Wa hasunal wajh, smart, handsome, tampan. Wa tayyibatun raihah, bang sedap, bang wangi.
Tiga ni cukup dah nak menggambarkan kehebatan dan kewibawaan seseorang. Kalau kita kat baju kemah, muka semat, bang sedap. Boleh gambar ke? Masuk dalam majlis orang lagu ni. Dia pun duduk dengar juga ulama-ulama duk memberikan penjelasan. Habis selesai tu dia pun kata, sungguh baik dan indah kata-kata serta ibrah dan pengajaran di dalamnya. Dia puji. Dia puji, kata baik, kata indah, kata-kata banyak pengajaran, banyak ibrah. Makmum duk tengok ke dia, makmum pun panggil dia. Bila makmum panggil, makmum pun buat kecek dengan dia, kemudian makmum seru, ajak dia dakwah dia masuk Islam. Dia panggil Israeli. Israeli itu masuk mu orang Yahudi. Ajak masuk Islam. Kalau mu masuk Islam, aku akan buat gini kamu, aku akan bui gini kamu, aku akan sedia gini kamu. Dia kata apa? Sesungguhnya aku mempunyai agamaku dan agama nenek moyangku. Dia nak ayat dia tu orang Yahudi, agama dia Yahudi, wang sarafa. Kemudian dia meninggalkan majlis. Dia tinggal majlis. Duk setahun, tikah masa tu, tempoh masa tu setahun, makmum mari pula. Nak dengar orang ngajar. Tiba-tiba hak jom ngajar tu Yahudi hak setahun lepas. Hak dia ajak masuk Islam. Kawan tu duk depan. Duk ngajar, duk ceramah pasal Islam. Maksudnya apa? Dia masuk Islam. Jadi lepas habis tu dia pun panggil. Bukankah kamu adalah saudara kami setahun yang lalu? Ya, betul. Bukan mu dah aku ajak masuk Islam dulu, mu tinggal majlis, mu tak sih. Ya. Jadi sebab lama tak jumpa, tiga setahun aku mari ni, mu jadi lagu ni, mu rayak sikit, gapo rahsia mu yang boleh menyebabkan mu masuk Islam? Apa rahsia dia? Aku ajak mula, mu tak sih. Dia kata lepas pada mu ajak setahun yang lepas tu aku balik, aku mikir. Campur dengan muajak, campur dengan aku dengan orang ngajar itu, jadi aku mari mikir sebenarnya agama mana hak paling betul sekali, hak paling benar sekali. Agama aku Yahudi ke, agama Nasrani ke, agama Islam. Jadi sebelum tu aku nak royak, pekerjaan aku sebelum ni ketika aku beragama Yahudi adalah penulis kitab. Sebab aku ni orang tahu, orang kenal adalah penulis yang baik. Tulisan aku molek, tulisan aku comel. Jadi kerja aku sebelum ni, siapa nak kitab-kitab tertentu nak suruh aku tulis, kemudian aku jual kitab tu. Itulah sumber rezeki dan mata pencarian aku. Jadi bila tu kelebihan yang ada pada aku pun mikir aku nak buat satu benda. Aku nak uji hak mana hak paling benar, hak mana hak paling betul. Jadi buat permulaan, aku buat tu di kitab agama aku dulu. Gapo aku buat? Aku salin 3 naskah kitab Taurat. Aku salin balik 3 naskah kitab Taurat dengan aku sendiri reka-reka menambahkan ayat-ayat tertentu, mengurangkan ayat tertentu. Maksudnya untuk naskah pertama tu aku tambah sini, aku buang sini, aku tusuk sini, aku seleweng situ, aku reka sini. Kalau kitab yang kedua pun aku buat gitu juga tapi ayat dia lain. Tiga-tiga tu aku tambah, aku reka belakang. Hak betul tu betul tapi aku sengaja tambah hak lain. Jadi aku selesai 3 ni, aku pun pergilah ke rumah ibadat orang-orang Yahudi. Lalu aku menawarkan kitab Taurat aku tulis. Jadi buat dia tengok tulisan comel kemas tersusun, pakak belilah kau, lalu habis 3 butir. Dan aku sebenarnya memberi satu tempoh untuk diri aku ni tunggu. Kok buat dia baca, tak kena sini ni. Salah sini ni. Dia akan mari semula, bui ke aku ayat sini salah, sini tak betul. Tapi habis dah tempoh tu, tak ada sangka habuk pun mari. Kira maknanya ke apa? Dia baca kodok tak tahu. Dia tahu kodok ayat tu betul salah pun tak tahu. Bila berlalu masa, aku buat kepada kitab Nasrani. Aku tulis balik kitab Injil. 3 juga. Aku buat gitu, tambah korang tusuk, pergi jual di gereja. Pakak beli belakang. Aku tunggu tempoh tertentu. Takut-takut boleh tunjuk mana salah, mana reka. Tak mari juga. Kemudian last sekali aku buat kepada kitab suci agama kamu, Al-Quran. Aku saling 3, aku tambah situ korang sini, aku pergi jual. 3 beli. Tapi hak ni berbeza. Duk tak lama, orang beli mula-mula mari. Tak kena sini. Ayat ni tak kena. Ayat ni tak betul. Sini patut ada ayat, jadi tak ada ayat. Duk mari, hak nombor 2 pula. Serupa. 3 tu mari betul lah kau. Mari ayat tak kena. Sini menandakan bagi aku apa?
Inilah kitab hak sungguh-sungguh suci, inilah kitab hak sungguh-sungguh benar. Sebab penganut dia tu amin sungguh dengan kitab dia. Cakna sungguh dengan kitab dia, bila kuat salah tu dia boleh detect selalu. Dia boleh scan selalu. Tak kena ayat ni. Salah ayat ni. Tambah sini ni. Buat sini ni. Tapi hak dua sebelum ni, senyap dik. Tak mari nak jumpa. Sebab tu aku pun masuk Islam, mempelajari Islam, sehingga aku boleh duduk depan sebagaimana mu tengok hari ni. Allah beri petunjuk hidayah. Setahun ni tuan-tuan, kalau nisbah biasa bagi mu'allah, fardu ain pun tak apa alpah lagi, mu'allah setahun ni. Baca kitab pun tak elok lagi, baca Quran pun tak betul lagi. Dia boleh duduk depan dalam majlis yang dihadiri oleh khalifah. Ini Imam Qurtubi bawa melalui riwayat Yahya bin Aqsa ni nak menunjukkan Quran itu terjaga daripada sifat-sifat kekurangan dan tercela. Orang Yahudi pun boleh masuk Islam. Kalau tak masuk Islam belana dah cerita ni cerita masuk Islam, kita cerita masuk Islam. Serupalah bila kecek bab cerdik dengan bodoh. Sifat cerdik dia ada bodoh dia. Yahudi cerdik. Tak ada apa Yahudi hak bodoh. Ada. Melayu cerdik, Melayu hak bodoh pun ada. Kalau bodoh seorang nak marah, kurang cerdik. Tukar sikit. Bangsa mana-mana pun sifat dia subjektif. Contoh, satu contoh kisah Yahudi. Dulu ada dua orang sahabat ni berkawan rapat. Satu beragama Islam, satu beragama Yahudi. Dua-dua ni adalah businessman, orang nego. Orang Islam pun businessman, nego. Orang Yahudi pun nego. Cuma dia ni kawan rapat. Banyak dah daerah, banyak dah wilayah pergi nego sama-sama, hutang sama-sama, maju sama-sama. Tiba-tiba satu hari tu Yahudi ni betul-betul duduk rumah sayang dia orang Islam sana. Jadi bila duduk situ, takdir Allah dia jatuh sakit sehingga menyebabkan dia nazak. Jadi dia pun mesel lah. Tahu tak mesel ni? Mesel kau sayang dia orang Islam ni. Dia kata sekat kita sayang puluh-puluh tahun ni nego pergi situ, pergi sini, rapat-rapiknya kita. Daripada hasil nego tu aku banyak sifat harta aku banyak. Ditakdirkan kalau kata aku mati ni, mestilah anak aku akan mari tuntut harta aku ni. Tapi kalau anak aku tu mari nak tuntut, dia kena tunjuk kepadamu 3 kebijaksanaan dia. Selagi dia tak tunjuk, mu kena hold, mu kena gantung dulu. Wui harta tu pada dia. Sebelum dia tunjuk 3 perkara. Hak menyebabkan kamu tu hebat pada pandangan kamu. Jadi selepas aku mati ni, mu hantarlah utusan kepada orang kapal tu, wayakkan anak aku bahawa aku mati, suruh mari tuntut harta tu. Jadi matilah dia, disempurnakan jenazah dan mayat dia oleh sahabat dia, kemudian dihantar utusan pada anak jantan dia. Marilah anak jantan tu, bila terima, pok meninggal. Tapi dia kena tunjuk ke apa? 3 kebijaksanaan, baru lepas. Jadi sebelum dia nak masuk rumah sahabat hak Islam sana, dia pergi pasar dulu. Dia sapa bandar tu, dia pergi pasar dulu. Dia pergi pasar, dia duduk tilik, dia duduk itar, dia duduk cari. Akhirnya dia pergi tempat orang jual kayu api. Dulu orang jual lagi kayu api. Muka kayu api ni perlu. Jadi dia royak kau turun kayu api, aku nak borong semua kayu api yang ada ni. Berapa berkah kau, berapa banyak pun aku nak borong belakang. Dan satu lagi aku minta, bila aku beli belakang ni, puakmu tolong bawa, tolong pikul, pergi letak rumah orang Islam. Letak depan rumah dia belakang kayu api. Tiba-tiba bawa lah kayu api. Jadi tuan rumah orang Islam tu tanyalah, "Bapak mari kayu api banyak-banyak ni, aku tak minta, aku tak ada." Dok, ada seorang pemuda Yahudi, dia pergi beli belakang, dia suruh hantar sini. Pas ni dia siapa? Tak apalah. Jadi siapalah kawan tu? Dia peroyak dia ni adalah pewaris kepada harta dia. Nak royak anak kepada sahabat dia lah, meninggal tu. Jadi bapa yang kayu api banyak ni? Dia kata, menunjukkan bahawa aku ni nak duduk lama. Kalau setakat aku nak duduk sehari 2 hari, tak payah beli kayu api, cukup kayu api mu je. Tapi sebab kayu api ni aku beli banyak, menunjukkan aku ni nak duduk lama sini. Sebab dulu kayu api belakang, rebuh pun kayu api, goreng pun kayu api, nyela pun kayu api, nak kayu api belakang.
Supaya labu-labi tu lah nak cari kayu, nak cari kayu, nak cari pakai su. Mimpi 14 kali pun nak cari kayu situ lah. Baik. Bagus budak ni cerdik ni. Dia tunjukkan kebijaksanaan yang pertama dia. Tak terfikir aku. Baik. Jadi bila duk buah-buah bapak dia, diri dia ni, siapa waktu tengah hari. Jadi tuan rumah pun masuklah nak makan. Lunch. Betulnya masukkan pada waktu tengah hari tu 5 ekor burung pati. Burung pati ada 5 ekor masuk. Wallahualam lah dia masuk gapo kari ke gapo apa. Burung pati 5 ekor. Jadi bila burung pati 5 ekor kena royak dulu. Kena royak dulu kapasiti tuan rumah tu ada berapa. Tuan rumah tu dia dengan bini dia 2 orang. Anak jantan 2 orang, anak tina 2 orang. Jadi pihak tuan rumah sendiri dah ada 6 orang dah. Capur dengan dia seorang tetamu ada 7. Burung pati hak idai ada 5. Jadi duduk atas meja tu 5 ekor burung pati. Hak duk adat burung pati 7 orang. Jadi tuan rumah pun kata sebab menghormati kamu sebagai tetamu. Kamu ni ialah anak kepada sahabat baik aku, mu dari jauh. Jadi aku minta mu lah membahagikan makanan ni mengikut cara dan adat kamu. Sebab hormatmu sebagai tetamu. Tak boleh pakcik. Pakcik tuan rumah, sahabat baik ayah saya, jaga ayah saya sampai mati urus jenazah belaka. Saya yang kena hormat kepada pakcik. Pakcik lah bagikan makanan ni ikut cara dan adat budaya pakcik. Tak boleh, tak boleh. Sebab mu tetamu aku kena hormat kamu. Mu lah cara bagilah kepada. Tak apalah. Jadi lah ni agak-agak kalau kena apa tuan-tuan wan. Orang ada 7, berpati ada 5. Kalau kita pakat makan dia, style kita dah ada 5. Pakat cobek dah sikit seorang. Mana banyak terlebih tu nak wan lah. Jadi dia ambil burung pati hak mula-mula, dia letak depan laki bini tu. Dia ambil burung pati hak kedua, dia letak depan 2 orang anak jantan tu. Dia ambil burung pati yang ketiga, dia letak depan 2 orang anak tina tu. Baki tinggal berapa? Baki tinggal 2. Dia ambil 2 burung pati tu letak depan dia. Kenapa dia? Kejut tuan rumahnya. Dah dia laki bini boleh sekor. 2 anak jantan sekor, 2 anak tina sekor, lebih 2 ekor tak ke dia. Dia kata, adakah begini cara pembahagian di tempat kamu? Dia kata gini, cuba terang rahsia dia, apa jadi gini ni. Sebenarnya aku membahagikan secara adil, fair. Adil tu. Tuan rumah tanya adil kok mana? Adil sebab semua aku bagi 3-3-3 belakang. 3-3 lagu mana? Tuan rumah ada 2 orang, burung sekor, 3. Anak jantan 2 orang, burung sekor, 3. Anak tina 2, burung sekor 3. Pahaku seorang, burung 2. 3. Kenapa dia? Bagus. Dalam hati. Dia telah menunjukkan kebijaksanaan yang kedua. Bincang sambung sampai ke malam, dinner. Dinner ni tuan rumah mikir nak masak gapo lagi. Hak ni dia tunjuk gini. Dia kali ni dia tak say banyak ekor. Dia pergi cari ayam Turki, seekor ayam Turki besar lah kan. Ayam Turki hak besar. Ayam Turki ni pun pening juga. Sebab ayam ni duduk di Turki orang panggil ayam India. Di India orang panggil ayam Turki. Sebab kita panggil ayam Belanda. Ayam tu sendiri pening. Aku ni Turki ke India ke Belanda. Baik, ayam Turki besar. Bila siap tu tak depan. Sebab tak adil lah duk main mu tolak aku tolak mu. Tak apalah, mu juga bagi. Sebagaimana siap tak adil. Jadi dia ambil pisah. Dia kerak bahagian tekuk dengan kepala tu dia letak depan tuan rumah dengan bini dia. 2 sayap kiri kanan tu dia letak depan 2 anak tina, 2 pohon dengan kaki tu dia letak depan 2 anak jantan. Hak besar tengah hak isi banyak tu dia letak depan dia. Bapa lagu tu? Dia kata sebab pakcik ni ketua keluarga. Bila ketua keluarga dia seumpama kepala keluarga. Bila kepala dia ketua. Jadi bini tu seumpama leher tekuk. Kepala teleng kok kanan, tekuk teleng kok kanan. Tekuk teleng kok kiri, kepala pergi kok kiri. Jadi sesuai dengan pakcik laki bini, tekuk dengan kepala. Lepas tu 2 anak tina apa wi sayak 2 tu.
Sebab dia gambarkan tu adalah sayap, terbang, fly. Anak tino ni satu masa cukup umur dia akan dipinai oleh orang lain. Dan bila dia pinai orang lain, dia akan fly. Masuk fly tu dia akan terbang, tubik daripada rumah pergi rumah suami masing-masing. Builah sayap. Hak jantan pula adalah penguat dan pengukuh keluarga. Kaki ni dianggap sebagai kuda-kuda, pengukuh. Builah dua. Lepas tu tengah pasal tu, tak ada lah. Betul pergi kambur sebagai tetamu. Kena ke dia pula. Jadi dia buat, tiga dah bagus. Betul dah budak ni tunjuk tiga macam mana. Builah harta sebagaimana wasiat dan mesan pok dia saat ni. Tu kita nak cerita Yahudi hak cerdik, hak tak cerdik belana kona. Bukan kata semua cerdik. Tapi betul lah kita cerita hak kebijaksanaan tadi, tubiklah cerita saat ni. Tubik cerita saat ni pada dah Isa lama dah. Kita sambung pula subuh esok. Tak boleh dah. Esok kalau berkesempatan, esok kalau boleh hamba nak sambung, isu paling besar tentang Quran iaitu karakteristik Quran. Quran ni dia ada karakter dia. Apa Quran ni hebat dan menakjubkan, dia ada 9 karakter. Satu kalau boleh hamba nak bincang subuh esok di Masjid Wenung lah. Ni kita berhenti lah. 9 lebih dah. Biasalah. Musim hujan, minum air sejuk lah. Kita pun nak kecil juga dah. Jadi berhenti sini, insyaAllah kita sambung semula. Kalau ada singgah, kita mari pula dah. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب